forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap isu apa? MB Selangor faiz saman fitnah terhadap Sanusi. Kita baca detail sedikit. Dekat harapan daily ni, Menteri Besar Selangor mau faikan saman fitnah terhadap Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno berhubung dakwaan berkaitan ahli pendidikan Tan Sri Vincent Tan dalam projek pembersihan Sungai Kelang. Okey, mari kita dengar respon daripada Datuk Kamal Amir. Dia akan nanti kita komen macam biasa. Saat-saat begitu tak seronok juga saya. Rupanya saat-saat kita nak menyambut sambutan perayaan kemerdekaan Menteri Besar Selangor, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syahri telah pun memfailkan saman fitnah terhadap Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno berhubung dakwaan Menteri Besar Kedah itu yang mengaitkan beliau dengan ahli perniagaan Tan Sri Vincent Tan dalam projek pembersihan Sungai Kelang. Ini pertama kali saudara kita sambut mereka. Sehari sebelum mereka, Yang Amat Berhormat Menteri Besar saman Yang Amat Menteri Besar. Saya fikir macam manalah mereka akan hadir dalam mesyuarat-mesyuarat yang melibatkan Menteri Kewangan dan Menteri Besar dan kerajaan tempatan. Saya fikir dia dah saman. Datuk Amir Syahri dah saman daripada Datuk Sanusi. Apa perasaan Sanusi kalau mereka duduk dalam satu mesyuarat? Malahan, jangan lupa saudara, tiap-tiap bulan kita ada mesyuarat Majlis Gaja-Gaja. Dalam mesyuarat Majlis Gaja-Gaja, semua Menteri Besar hadir mengiringi Sultan masing-masing. Jadi mata berpandangan, budi kedapatan. Jadi rasanya kerana saya tak silap saya, Datuk Amiruddin Syahri dia mohon kalau boleh agar Yang Amat Berhormat Datuk Sanusi mohon maaf secara terbuka. Sebab tu saya katakan sudah-sudahlah, buat apa nak bergaduh. Akhirnya saudara, pada 9 Ogos lalu pasukan peguam Datuk Seri Amiruddin telah pun menyampaikan surat tuntutan kepada Datuk Seri Muhammad Sanusi supaya memohon maaf dalam tempoh 48 jam dan membayar ganti rugi 10 juta. Saya rasa soal bayaran ganti rugi itu boleh dirunding. Yang paling penting, kita mesti berjiwa besar. Minta mohon maaf, apa salahnya? Inilah keadaannya, kadang-kadang kita ni berterusan, berbalah. Akhirnya, keadaan di Selangor, rakyat Selangor tu marah apabila Menteri Besarnya dituduh begitu. Rakyat Kedah juga akan marah apabila Menteri Besarnya disaman. Dan paling utama, saudara, pertama kali dalam sejarah, Menteri Besar saman Menteri Besar. Apakah ini satu budaya baru dalam politik kita? Wallahu a'lam bissawab, saudara. Itu keadaan, saudara. Saya tidak begitu senang hati melihat perkembangan sebegini. Sewajarnya semua orang dalam keadaan kita nak sambut kemerdekaan, dalam suasana politik yang begini cacam marba sekarang, saudara. Sepatutnya semua orang berlapang dada. Sudah-sudahlah. Saudara, saya yakin Datuk Seri Amiruddin pun dia boleh memaafkan. Sebab itu kalau Datuk Seri Sanusi mohon maaf, apa salahnya? Tak salah, saudara. Tapi masing-masing nak menegakkan benang basah. Terpulanglah, saya tak mau campur. Bila dah benda ni sampai ke mahkamah, maka berlarutanlah. Jadi bila sampai ke mahkamah, sama menyaman macam mana antara ahli mantan Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Mujahid sama menyaman pula dengan salah seorang pemimpin PAS. Tapi bagaimanapun Datuk Seri Mujahid beliau berlapang dada bila pimpinan PAS itu mohon maaf, itu okeylah. Sepatutnya gitulah, saudara. Kita saling bermaaf-maafan. Sallu ala Nabi. Saudara Pen Omi Sanusi boleh bayar sebab memegang 8 portfolio kredit. Saya bukan soal itu, saudara. Bagi saya, apalah artinya kita membayar dan sebagainya. Berunding. Yang paling penting berunding. Saudara Mak Izzuan, salam dari Perak, saudara. Ini studio, saya pinjam studio orang, saudara. Puan Aslinda, apa khabar? Syaka, Syam Samsul. Saya melihat tak ada untungnya pada rakyat. Menteri Besar saman Menteri Besar. Dan benda ni tak selesai. Terpaksa bawa ke mahkamah. Masa tu diambil. Bagaimana sekarang ni? Kita melihat, saudara, apabila Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri turun naik ke mahkamah. Sedangkan kita dah telah pun tular di media sosial. Tak ada kes mengikut Timbalan Pendakwa Raya SPRM. Tak ada kes yang boleh disabitkan terhadap si Zahid Hamidi.
Tapi masih lagi nak dibawa ke mahkamah. Masa mahkamah terbuang, masa hakim terbuang, masa yang Muhammad Datuk Zahid untuk sepatutnya mentadbir negara terbuang. Inilah keadaannya saya. Begitu juga besok apabila perbicaraan antara Datuk Sanusi dengan Datuk Seri Amir Syari berbalah-balah di mahkamah. Masa yang saya pentingkan, wal asri, demi masa, kenapa dibazirkan saudara? Saudara Jakar Linglung 10 juta bro, bukan RM10. Saya tahu, bagi saya yakin ini bukan soal wang saudara. Wang itu hanyalah sekadar tuntutan, dan ini boleh dirundingkan, tak ada masalah. Tetapi mohon maaf, itu yang penting. Saudara Azizah Nisa dia kata banyak orang marah. Saya rasa tak payahlah kita nak kata orang tu mulut longkang ke mulut, tak payah saudara. Tetapi saya mengharapkan adanya jiwa murni hadir dalam dada kedua-dua pemimpin ini untuk saling bermaafan. Bukan orang lain pun, sama-sama Menteri Besar nak mentadbir Selangor, seorang Melaka, sedaya Kedah. Masa sepatutnya digunakan untuk mentadbir kerajaan negeri sebab rakyat menantikannya. Saudara Mak Sepana Jaya, benar, jelas kebenaran bersama Datuk Zaid Hamidi, tapi bila terpaksa lagi hadir ke mahkamah 4 bulan September nanti diteruskan perbicaraan. Sedangkan menurut Timbalan Pendakwa Raya mengatakan bahawa tidak ada kes yang boleh dibawa, tapi masih lagi nak dibawa kerana kita tahulah itu yang dikatakan bahawa tindakan bersifat ada kepentingan politik. Jadi ini menginaya dan menghabiskan mangsa. Begitu juga apabila Datuk Amir Syari mengambil tindakan saman terhadap Datuk Seri Muhammad Datuk Sanusi Muhammad. Pun bagi saya tak minatlah tengok saman menyaman. Kalau perkara itu boleh kita Indah Sriwijaya, dia tak sama. Dia seorang loklak. Secara Firdaus, soal memang banyak orang kata eloklah kita saman pemfitnah ini. Tetapi benda tak selesai, saudara. Tak akan selesai. Dunia akhir zaman, saudara. Dalam keadaan sekarang ni, saudara Subki, dia kata dunia akhir zaman, kaki sakau pun ada yang jadi penyondoi. Saya kalau bolehlah, saudara, saya nak melihat pemimpin kita menghabiskan waktu mereka untuk rakyat. Mereka telah pun dipilih oleh rakyat. Saudara Awang Saleh dari Tumpat. Saya tidak mahu melihat jeleknya pemimpin-pemimpin kita untuk berbalah di mahkamah, saling saman menyaman. Kalau tak ada kes, tak perlu dibawa. Macam kes Datuk Zahid. Begitu juga kes Datuk Seri Najib. Yang terang-terang, saya, bagaimana kita melihat adanya kertas ataupun yang daripada pihak pendakwa raya mengatakan tak ada kes, tapi masih juga nak dibawa, masih lagi dihadap ke mahkamah. Akhirnya apa jadi? Dan sedangkan macam di Thailand tu, besar jiwa mereka. Baru 2 minggu saya hukum, masih lagi dah ada pengampunan. Itu keadaan. Saya mengharapkan agar kita semua berjiwa besar, saudara. Baik, saudara, saya harus memberi laporan tentang apa yang berlaku di Johor, di selatan tanah air, kerana sedang sibuk untuk menghadapi pilihan raya di Parlimen Pulai dan juga ini Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram, saudara. Memang, saudara, kita harus bagi saya warga UMNO harus menghayati, harus memahami bahawa kita menemui kegagalan. Agak teruk, saudara, dalam pilihan raya di 6 negeri baru-baru ini, saudara. Memanglah banyak pendapatan orang ni salah menyalah, tunding menunding jari dan sebagainya, saudara. Kononnya bahawa kekuatan UMNO ni ada yang kata lemah dan sebagainya. Bagi saya tidak. Ada kawasan dia kuat, ada kawasan yang, tapi bagaimanapun saya cakap, saya nyatakan berkali-kali, saudara, calon-calon yang diturunkan oleh UMNO, mewakili UMNO, Barisan Nasional dan Kerajaan Perpaduan, tak ada seorang pun yang hilang wang deposit. Jadi bagaimanapun sekarang ini kita mengharapkan agar kekuatan UMNO itu kembali dipulihkan untuk dilihat lebih kukuh apabila pilihan raya kecil diadakan di selatan tanah air. Begitu juga secara di Pahang, di Negeri Sembilan, UMNO masih mempunyai ruang untuk memperkembangkan pengaruhnya, saudara. Dengan jumlah kerusi dimenangi dalam pilihan negeri
di Melaka dan Johor, UMNO masih mantap. Jadi saudara, walaupun, ini penting saudara, walaupun pada zahirnya calon-calon yang bertanding dalam pilihan raya kecil, Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Simpang Renggam pada 19 hari bulan September, 9 bulan September nanti saudara, iaitu antara calon daripada Amanah, iaitu saudara Suhaizan Kayat dan IR Nazri Abdul Rahman daripada Parti Perikatan Nasional. Tapi banyak orang merasakan bahawa keadaan ini dapat memulihkan kembali kekuatan UMNO. Benar, yang bertanding Amanah. Tetapi sekarang ni saudara, UMNO dengan sokongan dalam semangat kejituan, semangat berpasukan, harus berusaha untuk memenangkan agar Suhaizan Kayat ini dapat berjaya menjadi ahli parlimen kawasan Pulai, menggantikan almarhum Allahyarham Dato' Sarudin Ayub saudara. Dan hari ini selaku calon untuk Parlimen Pulai, Suhaizan Kayat menyifatkan bahawa sudah pun tersebar dan digunakan risalah terbaru berhubung biodata beliau dan meletakkan logo Barisan Nasional yang telah pun diedarkan sejak hari Khamis saudara ke seluruh kawasan parlimen tersebut. Ini musim kempen saudara, dan dia merasa bangga kerana walaupun dia mewakili Parti Amanah, tetapi risalah tentang siapa diri dia, matlamat dan sebagainya menggunakan logo UMNO Barisan Nasional. Kabarnya ini risalah tersebut dicetak sekitar 20,000 keping dan diedarkan oleh jentera UMNO di kawasan majoriti Melayu agar pengundi dapat mengenali dengan lebih dekat lagi. Jadi kata Suhaizan Kayat, dia kata risalah tambah ini merupakan biodata saya sebagai calon Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di Parlimen Pulai serta pertama kali meletakkan logo Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Risalah pertama sebanyak 40,000 keping sebelum ini hanya ada logo Pakatan Harapan saja katanya. Tapi sekarang ini bila ada Barisan Nasional, maka pengundi-pengundi UMNO Barisan Nasional tentulah meyakini bahawa bukan hanya Suhaizan Kayat mewakili Parti Amanah saja, tapi mewakili penyatuan antara UMNO Barisan Nasional, Parti Keadilan, Amanah dan DAP dalam ukhuwah kerajaan perpaduan saudara. Jadi Suhaizan adalah merupakan bekas timbalan speaker, bekas speaker Dewan Undangan Negeri Johor. Dan beliau telah pun mengadakan pertemuan minggu lalu. Tidak dinafikan saudara, minggu lalu saudara agak menggerunkan kerana terdapat 11 kain rentang. Ini bagi saya bukan dilakukan oleh orang UMNO sebagaimana menurut kata Datuk Jazlan selaku Ketua UMNO bahagian Pulai. Kain rentang itu yang diletakkan di beberapa di hadapan pejabat cawangan-cawangan UMNO. Katanya saudara, kain rentang yang bertulisan, dia kata cawangan-cawangan UMNO bahagian Pulai menolak calon Pakatan Harapan yang digantung sekaligus yang tular dalam media sosial sebagainya. Tapi dengan adanya risalah, gambar beliau dan juga logo UMNO logo Barisan Nasional, maka diharapkan itu dapat menghapuskan segala taktik, cara-cara parti pembangkang mahu mengabui mata pengundi saya. Saudara, Datuk Nur Jazlan berkata pihaknya akan bertemu semua ketua-ketua cawangan. Dia akan memberi penjelasan dan beliau menafikan bahawa apa yang terbit, yang tersiar ataupun yang tular dalam media sosial itu tak benar. Itu adalah cara rentak orang berpolitik. Cuma kita rasa kesal lah kalau dalam aroma politik hari ini banyak isu-isu yang dimainkan, banyak fitnah saudara. Kita tonton komen saya baca detail sikit lagi lah dekat Harapan Diary ni. Peguam mewakili Amiruddin Haji Omar memetik BH berkata salinan wirid saman juga sudah diserahkan kepada peguam yang mewakili Muhammad Sanusi dari tentuan Faiz Associate. Saman terhadap pengurusi Perikatan Nasional Kedah yang juga digelar Parlimen Perampas ia sudah difailkan di Mahkamah Tinggi Shah Alam semalam. Kita sudah memfailkan prosedur tertentu dan akan memasukkan memorandum bagi pembelaan selain. Kita juga minta instruksi yang akan dibuat dalam prosiding lain. Mahkamah menetapkan 3 Oktober untuk pengurusan kes. Okey. Tuan-tuan,
Mari kita terus menyokong kerajaan pemberdayaan PMA Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.